Nanti mesin basuh tu kena faham hukum dulu. Kena faham hukum. Tak cerita mesin basuh tu mesin basuh mula kediang. Kita faham hukum pekoh dulu. Hukum pekoh ni asal. Mesin basuh hukum kediang. Saya dah mikir tu. Kita faham hukum dulu. Faham hukum. Air datang ke atas tempat yang cukup. Jadi sekarang ni satu lagi masalah ni, berlari air. Berlari air ni satu hal juga orang kita. Berlari air. Berlari air tu dipanggil bilang. Sekarang berlari air tu. Berlari air. Dia ginilah. Berlari air ni bukan kata berlari macam mana. Berlari air ni mana kena ada air. Lawang dia sapu lap. Lap air tak ada. Itu je lawang dia nya. Dia lah kalau kain tu nampaklah dia berlari air atas tu kononnya. Tak apalah sebab warna pun. Tapi kalau latar, najis atas latar, dia buang lah. Dia buang air apa semua. Dia pun datang air. Air datang air. Dia datang air tu dia segerak. Biarlah kos padang. So berhenti keluar seberang sana. Dia keedah tu. Dia suruh berhenti seberang sana. Berapa? Kena berlari. Kena lakos padang. Ya. Tak kira orang sana suruh berhenti seberang sana, berbutilah seberang sana. Tapi apa peranan air yang berhenti seberang sana? Tak ada peranan apa pun. Lalu sana nak lalu air atas tu. Yang kita guna air untuk menghilangkan sebab najis, air takung ni yang kita guna, air takung ni. Air ke depan tu kita tak sepak balik dah, dia pakai depan dah. Air takung ni yang kita gunakan untuk menghilangkan sifat najis. Air takung ni mengalir ke tak? Mengalir sebab ada air, bukan tidak ada air. Situ dia panggil mengalir air, bukan kata mengalir air hok tadi hok gitang konung tu, bukan. Kalau dulu kok mengalir air mana? Kena turun bawah rumah. Jadi sirang tu turun bawah rumah separuh air. Hok turun bawah rumah tu peranan dia ke apa? Hok tu basuh tanah bawah rumah hok tu. Ada peranan buat tu ni. Peranan air yang menghilangkan sebab najis, air petakung ni. Dia kata tak boleh air petakung tak sama. Siapa kata tak boleh? Janji air tu datang. Air tu kok kadang-kadang kalau jenis faham pelik-pelik gitu. Air bertakung tu kita guna, kita gahar. Hak sifat najis dia datang, kita gahar dengan air takung tu lah. Ke belang gahar, belang sirang, belang gahar, belang sirang itu. Habis pula najis air tu rumah pula ni. Kita gahar. Air yang sedikit tu, sifat najis macam bau tak ayam ni kuat sikit, air tu berubah. Kita katalah, tubuh air tu berubah. Bila air tu berubah, maka air tu dihukumkan najis. Air tu dihukumkan najis. Maka kita pun cari kain, likum molek, lap molek air najis tu. Jangan titik pula. Patut kain tu kita kena basuh molek di sini. Sebab kain tu najis, sebab kena air najis tu. Kita basuh molek di sini apa semua. Kemudian tempat tu masih lagi najis, kita tahanlah kain yang sama, takut dia kena air misalnya, ataupun kita datang air, kita pun gonyoh-gonyoh balik. Lepas tu kali yang kedua ni tak berubah dah air, tak berubah dah. Sebab apa? Yang kali pertama tadi lah yang menghilangkan sifat dia dua ni sudah tidak berubah. Air tidak berubah, maka latar tu nak hukumnya suci. Air yang bertakung tu hukum mustakmal. Itu je lah. Selesailah kita menyucikan tempat najis yang diwajibkan pada kita. Bilang berapa kali ya? Bilang sekali. Dua sana buat? Bilang sekali. Suci tu buat bilang sekali. Lepas tu barulah sunat meniga. Tu lah sunat meniga lepas daripada. Air bertakung yang sudah hilang sifat najis tu, air bertakung tu mustakmal, tak lap pun tak apa. Tapi boleh batinglah orang pulaknya pijak situ, lap lah. Kita lap air tu, kain kena basuh ke tak? Air mustakmal, air yang suci, kain tu tak perlu basuh pun. Itu ya. Tak yang mana mencucikan najis ni? Tapi pelik-pelik orang kita ni, kain satu hadah, kain kena 3 gelar kain kering. Allah, 3 gelar kain kering. Ni sungguh ni lama mak haji tu buat kerja tu. 3 gelar kain kering. Kita lak dah kain dengan tempat air najis tadi tu, tak boleh pakai kain basuh. Kena pakai kain kering yang kedua. Lepas tu kena 3 gelar kain kering. Kenapa apa kena kain tu kering ke basah? Janji kain tu bekas najis, kita basuh kain tu, bersihlah kain tu. Memang kain tu basah. Kain basah, kain kering, tak ada masalah. Dia kata masa basah tu najis ada lagi. Siapa pula kata masa basah najis ada lagi? Masa kain basah dia tak ada najis lagi. Kalau masa basah tu najis ada lagi di kain, kering pun ada najis di kain tu.
kita ni lepas basuh pakaian tak boleh pakai ke baju basuh maya? Selagi tak kering tak suci, pakailah basuh, boleh pakai tak boleh apa-apa ni. Cuma kita baju banyak boleh pakai tukar-tukar, kena 3 lakai kering. Dia kata pula kena pula cuti sekolah bulan 12 kata dia. Anak cucu pakai balik belaka. Cucu pakai balik banyaklah kecing ngata-ngata. Lepas tu bolak kain buat dia buat lat kecing buat lat basuh najis ni, pai nak kering lah musim hujan. Akhirnya habis 3 lah kain kering ni, ambil dah kain almari ni pula. Biar je lah. Dia belajar begitu. Tak ada kena-kena kain tu menyucikan, tak ada kena-kena. Cuma kain tu untuk melapkan air saja. Kalau kita tak pakai kain, kita pakai seduh, boleh. Air takung tu kan, kalau kita gahar-gahar tu berubah air tu, kita pun ambil air tu seduh. Seduh lah. Tapi air tu najis, tak ada masalah, seduh. Lepas tu kita datangkan air pula, kita gahar-gahar, benda ni sifat najis hilang, air tak berubah, air tu mustarab, kita ambil vacuum tu seduh, ada benda. Tu kain ni kerana latar tak ada lubang. Kalau latar tak ada lubang, tak pakai kain pun tak ada kena-kena kain dengan menyucikan najis. Apa tebal siapa akan 3 lakai kering? Boleh hajar gitu dan dia boleh pakai pula ilmu gitu. Kalau macam latar tu latar papang hok lubang, perlu pakai kain? Tak ada perlu. Pembak kita sepok setelah latar tu dah. Kain tu ada kena-kena dengan menyucikan najis. Cuma kain ni kita nak menghalang air daripada pergi jauh. Tu je lah. Benar bila latar tu takung air najis, sebab air tu berubah mula-mula kita gahar najis tu. Macam mana kita nak menghilangkan air tu? Kita kena ambil kain lah menghilangkan air tu. Tadi ataupun kita ambil vacuum tu seduh. Itu je peranan kain ni. Mana syarat air tu datang. Kalau ada air bukan lap. Bertakun-takun itu bukan perkiraan dia. Sama contoh dan kita ada cerita berkaitan dengan nak menyucikan berdi yang najis. Nak menyucikan berdi yang najis. Bekas yang najis. Macam mana kita nak buat nak menyucikan dia? Berdi ni najis. Tapi air najis tak ada dah. Tapi memang berdi tu najis lagi. Kita datangkan air atas dalam berdi, kita kocok, kita pun kita kocok, hilang sifat najis dalam berdi, air tak berubah, berdi suci, air tu mustakmal. Itu je. Kira kan ni? Kena tunggil berdi, tembok, air datang, turun, air tak takung tadi. Air datang, turun. Tembok kat bawah itu. Hayat perlu. Kalau nak faham kata air kena datang, kena gerak, tu memang kena tunggil berdi kat atas, tembok air getah kat bawah. Mana apa air datang, lepas tu turun, tak pergi tempat sama. Lepas tu kalau ni gusi kita, mulut kita berdarah, najis dalam mulut, kita pun komo tempat yang sama. Lepas tu nganga tembok, biar naik turun gitu. Bawa panggil air jalan, bawa panggil air dak takung. Dan kalau kita masukkan air dalam mulut kita, kita komo air di tempat yang sama, tak gerak air tu, tak mengalir air tu. Lepas tu nak mengalir mana? Gong telang. Mengalir tu, mengalir apa? Mengalir apa? Tidak nganga tembok di mulut air. Barulah air masuk turun, tu masuk tubik. Tak ada raja gitu. Janji air tu datang, yang pentingnya air najis tak ada lah. Jangan capung air najis. Air najis tak ada, air datang, ada air, bertakun itu bukan masalah. Kemudian dia pusing lah, macam mesin basuh. Mesin basuh ni air datang ke air menanti, kita pernah air baru kita rembah kain. Ini kita cerita kalau mesin basuh pakaian najis. Ni orang kita pakaian mok ayuh dengan anak tak campur dah. Suku dia buat. Mok dengan ayuh ni pakai pakaian kecil meneleh ke? Tak ada. Kita basuh pakaian hanya kerana busuk, kerana peluh, kerana kotor. Itu tak ada kaitan dengan masalah air datang ke air menanti ke, tak ada kaitan. Sebab itu menyucikan hanya menghilangkan busuk kotoran di kain kita. Itu tak ada kaitan. Dia kata kang najis kan, tu was-was, bukan. Dia kata ada juga tepak wajib kena basuh. Mana? Kalau tepak mudah kena najis. Mana? Seluar dalam kata dia. Kena basuh kalau dua, seluar dalam. Kalau piah-piah ayah tiba piah jauh daripada air kecing kata dia. Kalau dalam dekat air kecing dia kata kena basuh kat luar dulu. Tak ada kaitannya. Pak kalau dalam pun orang tua tak kan dia kecing dalam tu. Ke pakai kalau dalam untuk kecing. Tu bukan pakai kalau dalam, tu kena pakai paper untuk kecing. Kalau dalam bukan untuk kecingnya. Dia tu dalam kena basuh keluar, baru boleh masuk mesin basuh. Piah apa? Piah atas je dia. Ada lelaki tu. Kalau dalam tu piah kubur dalam tu je.
Sebab apa? Kita dah kecing. Mana pun dalam tu kotor. Kan najis kan? Najis gitu lah, molek. Ada najis kita. So, dia dah pakai syok guna, was-was gitu. Sama juga pakaian budak. Pakaian budak bukan budak yang belum memayis. Bukan budak yang belum memayis. Dan kompekoh kita, walaupun budak yang belum memayis, walaupun orang gila sekalipun, yang mana ghaliknya budak yang belum memayis memang ada najis. Yang ghaliknya kalau orang gila, ayolah tak ada najis di pakaian dia. Ghalik dia gitu, zahir dia gitu. Tapi nampak dah najis, tak nampak. Hukum pekoh kita je tak najis. Gitu hukum pekoh, bukan hukum wasuah. Ini kita cerita budak yang belum memayis. Kita cerita orang gila, yang mana kalau kita kata zahir dia kok, memang takkan tak ada najis dia orang gila ni, dia kecil berkodam orang gila ni misal kita kata. Tapi nampak tak masa kecil air kecil kena di pakaian dia, tak nampak. Pakaian dia tidak dihukumkan najis. Itu dia. Ni anak kita yang sudah memayis. Dia masuk jambang. Turut dia masuk jambang orang dia buat. Waktu wasuah kita belaka tu. Mana kita basuh biasanya kerana kotor, bukan kerana najis. Sebab orang kita cuma kalulah pakaian tu kena kecing, dia akan gahar kat luar dulu. Dia gahar kat luar, kemudian barulah dimasukkan ke dalam mesin basuh biasa orang kita. Kalau dulu orang pakai cawak. Masa bulan depan pakai cawak. Dia cawak ni dia akan masuk kat luar dulu, baru dia masuk dalam, masuk kat luar juga nana pun. Jadi hatu tak timbul basuh najis, itu hanya basuh kotoran. Maka tak timbul. Kita cerita ni basuh najis sungguh. Najis hak diyakini. Nah, najis yang diyakini memang dia najis. Memang luar tu kena kecing. Ada masalah mesin basuh air datang. Air datang. Bukan air menanti. Maka cukup syarat dia. Pusing, hilang sifat suci ya. Cuma yang timbul masalah mesin basuh ni bukan masalah mesin basuh. Masalahnya biasanya kita menyucikan dengan air sabun. Air sabun bukan air mutlak. Air sabun dia panggil air mutaghayyirun. Air yang suci tidak menyucikan. Sebab kita kalau hak automatik, kalau hak manual mudah. Manual ni kalau kita katalah di pakaian kita memang ada najis, masa hak mesin manual ni air tu berkisar jangan bersabung, biar air mutlak yang menghilangkan sifat najis di luar. Pusing pada anggaran kitanya sifat najis luar hilang dah. Ini mesin basuh pusing lama dah. Walau kita bersabung, pakaian kita sudah suci sebelum kita bersabung lagi. Dah. Tapi galik kita mesin masuk automatik ni kita sertakan dengan sabun. Apabila sabun masuk dalam air berubah banyak. Air buah yang keji itu bukan air mutlak. Itu panggil air mutaghayyir, air yang telah berubah dengan benda suci. Air mutaghayyir tidak boleh menyucikan najis. Dia pun pusing walaupun sifat najis di situ tu hilang dengan sabun, tapi tak panggil suci sebab itu bukan air mutlak. Tubik air sabun. Lepas tu dia pun datang balik air yang baru. Air baru ni kalau kita dipusing-pusing tu buih lah, tapi tak banyak, mana tak sama macam pertama, itu dia panggil air mutlak. Maka yang kedua itulah yang sebenar-benarnya menyucikan najis. Yang tiga tu jadi yang kedua basuhan sunat. Kalau kita kata reka-reka gitulah. Keluar mesin basuh, kita nak meniga, kita datangkan air sekali lagi. Itu panggil bilah, panggil apa, kau pandai lah untuk meniga, dapat pahala sunat meniga. Di sunat yang timbul bilah ni gini. Tapi itu bukan panggil bilah juga, tak apalah, Melayu kita panggil bilah. Mana sekarang ni macam kita buat pasien tadi, tak kena kaifiat. Dia datangkan air sebedi, dia pun datangkan sebuah ada najis, bubuh dalam tu, air tu najis, dia pun kecah, dia buang air tu, dia pun bubuh air lain dulu pula. Lepas tu datangkan sebuah najis lagi dalam tu. Najis air tu walaupun 10 kali pun takkan suci. Sebab apa? Sebab air yang sedikit menanti najis datang ke atas dia, maka air tu punah. Mana pakaian tidak suci, tapi sifat najis tak ada dah. Lepas tu dia pun pergi kat paik, dia pun pergi basuh. Itu bukan bilah. Itu yang sebenarnya kaedah basuh najis, air datang ke atas tempat najis. Itu baru basuh najis sebenarnya. Kalau nak panggil bilah tu panggil lah, tak apa lah. Tapi itu bukan bilah, itu sebenarnya basuh najis. Hak tadi yang berdiri tak kena kaifiat, tak kena kaedah. Macam mana air yang sedikit kita datangkan najis ke atas dia, air tu akan jadi punah. Walaupun 10 kali ulang alik gitu pun tetap air tu najis. Ke mana lagi panggil bilah?
Ni sida di ampayang tarik wayar bilah bilah apa? Bilah selimut dia kata. Bilah cadar dia pun bilah. Nasib baik duduk Malaysia air banyak. Kau dah Mekah perambat dia orang buat kerja gitu. Ambil air duduk saru bilah. Kan Mekah kan air mahal ada minyak kan. Sebab duduk Malaysia orang bilah. Orang pasal bilah. Kalau di tempat air tak ada orang nak buat. Dia tengok betul dia bilah. Tak payah. Sama apa bukan basuh Najis. Apa selimut kecing ke dalam limut? Dok. Dah cadar kecing ke? Cadar orang tu kecing benda. Dia apa pun bilah pun tak basuh dah apa cadar limut dia. Tidurlah mana pun atas cadar limut tu. Tapi tak masabah lah gitu. Basuh. Basuh tu tak ada kaitan dengan basuh Najis. Itu hanya basuh kotoran sahaja. Lepas tu nak faham macam basuh cerita ke dia. Itu benda baru macam basuh. Kita cerita pada hukum asal. Hukum asal. Apa dia cerita gitu. Esok dia telefon. Oh Ustaz kita hari ni kena pergi beli mesin basuh automatik tau. Apa? Opang kita baru faham. Lama ni kita nak mesin basuh automatik lama tau. Dia tambuk. Tak jadi mesin basuh automatik. Dia tambuk. Ini nak hak manual. Lepas faham malam esok kami tak mesin basuh automatik lalu dah susah pula kita nak kena beli kata dia. IT nak beli dah bini tambah mesin basuh automatik tak jadi kata dia. Nak manual. Lepas tahu hukum tu nak automatik. Automatik mudah. Tinggal kan ambil jemur je. Mula kalau manual ni kena ulang-ulang alik. Kan manual kan. Bubuh air, lepas tu waktu ambil air, lepas tu bubuh air. Tambah automatik. Bini tambah dulu. Dia kata tak jadi. Dia pakai manual dah. Dia bubuh air sendiri apa semua dah. Kediam waktu ambil pulak. Sirang. Nanti panggil bilah. Bilah tak bilah tak kira lah. Kita ceritanya kaedah basuh najis sampai hilang sifat najis dipanggil basuh kali pertama yang diwajibkan pada kita. Lepas tu sunat meniga. Tu je. Yang sunat meniga tu timbul bilah tak bilah tu terpulang lah. Tapi orang kita kena pelik-pelik juga. Ditanya, dibasuh baju semayang. Basuh baju semayang. Baju semayang perempuan ni kotor ke ni? Najis ke baju semayang perempuan ni? Najis mana nak terus jadah tu pecah dulu baju semayang. Nak kita tutup api dapur bunyinya. Buang dulu baju semayang. Dia tak ging baju semayang pada dapur. Nak turun daripada sejadah mesti buang baju semayang. Nak terjam mesti buang baju semayang. Nah, dia pakai habis seminggu berkali gitu dah. Dia pun nak basuh. Basuh najis ke basuh kerana peluh-peluh dah. Pun dia pun tanya ustaz, kalau dah bilah boleh ke tak? Dia tanya. Kita kata bukan masalah bilah, tak basuh pun tak apa. Tak basuh pun tak apa kata. Itu bukan haji. Dia tanya boleh tak kalau basuh tak bilah? Kita kata bukan masalah bilah, tak basuh pun tak apa tapi kita dah baju tu peluh, kita nak menghadap Allah, sunatlah kita basuh. Maka tak timbul bab bilah sebab bukan basuh najis. Lepas tu depan tanya pula, tak perhatinya baju semayang ustaz boleh tak? Allah kata tak faham hukum. Tak faham hukum dalam bab menyucikan najis. Tak faham tak masalah lah. Lepas dia tanya pula, kita tak berhenti mana dia tanya. Nila. Dulu ada nila, dia tak ada nila. Dan dia baju dia ni dia ala ke kuning, ala ke gitu dulu ni kan. Dulu pakai nila. Dia kata kalau tak bilah nila boleh kedau. Lepas dia tu nila tu kan, tak bilah boleh kedau. Kita kata apa pula nak bilah nila? Nila najis ke? Tak najis. Dah tak najis bilah apa benda ni? Kenapa orang tolong ustaz kalau bilah tak ada nila tu dia kata tak. Apa benda pula bilah? Kita dah reti benda gitu. Kena nila tak boleh bilah. Bilah hilang nila. Dia tanya boleh tak kalau tak bilah nila? Kena bilah nila, tak ada nila lah kalau bilah. Nila tu turun daripada bilah air. Sekarang ni dah nila tu najis ke tak najis tak nak bilah apa benda? Tu kata bahasa baik di Indonesia. Sebab di Indonesia bahasa ni. Macam mana? Dia sama dengan warna. Kalau bau tu bau yang kerah, kita negahar juga suci dah. Dia gitu je. Kalau warna bau hok kerah. Ada benda yang bau pelik-pelik tu dia payah nak hilang. Maka hukum dia suci.
Kita tidak menafikan orang nabilah tu kemungkinan didapat pahala sunat untuk meniga. Kita tak nafikan. Nah, macam tadi macam basuh, kali pertama air sabun bukan air mutlak, kali kedua baru air mutlak. Barulah basuh najis kali pertama. Kali ketiga barulah basuh sunat kali yang kedua. Lepas tu kita pun ambil, kita datangkan air pula sekali lagi. Jadi basuh kali yang ketiga boleh pahala sunat. Tapi tak panggil nama bilah lah. Nak panggil nama bilah pun panggil je lah. Tapi masalah timbul kita ni, bilah pada pakaian yang bukan najis, hanya basuh pakaian kotor. Lepas tu tak timbul bab bilah tu. Dia nak panggil pakaian najis, pakaian yang diyakini najis baru panggil hukum najis. Kalau kita bawa baju kita, baju tua ni kita kata tak ada najis lah. Baju anak ni pun tak ada najis kita kira. Maka dia panggil basuh pakaian yang kotor. Itu tak timbul bab basuh najis. Itu holiknya yang kita gunakan mesin basuh. Tak timbul lah. Hak kita bubuh tu seluar dalam ke piyah ke, sama je. Itu pakai akal lah. Kita kata seluar dalam dekat najis, wajib kena basuh kat luar. Piyah tak apalah, sebab jauh najis, ayah basuh luar. Mereka tak dia, mereka seluar dalam, hak kita kecil tak puas. Memang tubik keluar daripada tu. Itu najis. Itu jelas najis. Tu pun kalau mesin basuh, ada masalah. Sebab apa? Sebab air datang. Dia kata air datang, kemudian air bertakung. Bila air bertakung, najis luar ni akan menajiskan semua pakaian lain. Ya. Melainkan najis di seluar air kecil ni, air kecil dia kuat sungguh. Habis hacing mesin basuh, habis najis pakaian lain. Sekarang ni betul, di seluar dalam dia ada air kecil. Itu memang yakin kena kecil. Dibuh sekali pakaian lain, hak tak najis, cuma kotor. Dia pun datang air. Datang air cuma ada masalah. Air takung tidak ada timbul persoalan. Sebab kita basuh latar pun air takung dia panggil. Macam itu, faham tak? Kita basuh latar tu air takung. Mudah-mudahan apa sikit bak latar. Sekarang ni seluar dalam ni memang ada najis. Macam mana pakaian lain takkan menajiskan pakaian lain, melainkan seluar dalam ni menyebabkan air berubah. Berubah ngacing dia tu, maka air semasa basuh dihukumkan air mutanajis. Air mutanajis itulah yang menajiskan pakaian yang lain. Itu je lah. Tapi kalaulah najis di seluar dalam tu sedikit sahaja, dia ada sifat-sifat najis, sifat air kecil, tapi dia tidak mengubahkan air, maka bukan kata pakaian suci. Seluar dalam tu pun dihukumkan suci apabila hilang sifat-sifat najis dengan air yang datang tadi, dan air yang tadi lah, air hak fungsinya mesin basuh. Dan timbul masalah najis di seluar dalam boleh menajiskan pakaian lain, melainkan kalau air itu berubah. Hebat benar air kecil apa ke, air kecil seluar dalam apa berubah. Tak berubahnya. Di seluar dalam tu bukan air kecil, cuma ada terkeluar sedikit. Tak apalah, nak cari payah buat lagi lah. Buat lagi lah payah. Air banyak buat lagi. Cuma kita baca kitab molek, kita faham kitab. Macam mana cara kitab menceritakan kaifiat kaedah menyucikan najis. Buang air terlebih dahulu, datangkan air. Itu yang mustahil. Mesti ada air. Masalah air mengalir tak mengalir, makna ada air. Lawan dia kita lap, kita perah, kita gahak, itu tak panggil membasuh. Sebab tidak ada air yang mengalir. Itu hanya lap sahaja. Itu lebih sedikit lah kaifiat menyucikan najis. Dalam kitab Munyatul Musolli kita tidak diceritakan. Jadi tak cerita berkaitan dengan kaifiat menyucikan najis. Kita kena kenal najis. Yang kedua, kena tahu cara menyucikan najis. Kena dengan cara mudah je suci, tak kena dengan cara tak akan suci sampai ke berapa kali sekali. Macam tadilah, bubuh air seberdi, seluar dia kecil, dia rembah dalam berdi tu najis. Dia pun buang air berdi tu, dia buang air lain pula, dia rembah pula kat seluar dalam tu 10 kali pun tetap tidak suci seluar dia. Sebab apa? Najis datang ke dalam air yang sedikit, yang tak sampai 2 kolom. Sebab syarat mazhab Syafi'inya mestilah air datang ke atas tempat najis. Baiklah. Jadi insya-Allah depan kita pindah kepada syarat sah sembahyang yang ketujuh. Wallahu a'lam.